sebab ini adalah punca utama mereka bercerai. Tak nak dah pergi jumpa bohong, suruh buka-buka semua baju. Assalamualaikum kepada semua yang menonton Borak Bibir Merah, dan bersama dengan Haiza hari ini untuk anda teruskan menonton dan bagi tahu juga kepada kawan-kawan semua atau kenalan anda untuk memberikan tumpuan kepada kami hari ini, kerana kami nak bawakan satu tajuk yang sebenarnya bila saya tengok ni saya menjadi panik. Saya rasa ada ke nama penyakit ni? Tetapi anda perlu tahu sebenarnya ya memang betul wujud panik vagina, isteri trauma hubungan kelamin. Okey, jadi kalau kita cerita tentang pasangan suami isteri, hubungan kelamin ni adalah antara salah satu komponen yang sangat penting bagi setiap pasangan yang berumah tangga. Selain daripada kita ialah memberi kenikmatan, kebahagiaan kepada pasangan suami isteri, hubungan kelamin juga menghasilkan zuriat untuk melengkapkan sesebuah keluarga. Tapi macam mana pula kalau ada yang tak dapat merasa keseronokan, kenikmatan ya dalam melakukan hubungan kelamin itu? Apa yang anda rasa adalah sakit dan kesukaran yang akhirnya membuatkan atau menyebabkan anda trauma ataupun ketakutan. Jadi hari ini kita nak kupas lah apa sebenarnya panik vagina ini. Tapi ada ke yang kena macam tu? Wujud ke tidak dalam apa orang kata alam realiti ini? Dan sebenarnya hal ini memang ada dan dikenali, sekali lagi dalam bahasa saintifiknya adalah vaginisme. Maafkan saya kalau tersalah sebut, dan bahasa mudahnya macam saya kata tadi adalah panik vagina. Dan hari ini dalam Borak Bibir Merah ini adalah siri ke-18, kita nak fahami hal berkenaan melalui topik panik vagina, isteri trauma hubungan kelamin. Dan Haiza tidak berkeseorangan yang bakal menjawab persoalan, pelbagai soalan yang ada dekat minda saya ni pun ia juga. Kita bersama dengan di studio ialah Dr. Nurul Syuhaida Abdul Razak, pakar psikiatri Hospital Shah Alam. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Haiza, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Doktor panik tak hari ni? Saya pun panik juga. Sebenarnya saya panik juga dengan tajuk. Saya panik juga dengan Haiza sebab dia rasa macam dak dikduk juga. Itulah, tapi bila kita sentuh sikit tentang tajuk doktor kan, saya pun tanya pada penerbit juga. Apa ni? Itulah sebenarnya panik juga nak bagi tahu awak ni, kata dia. Okey, tak apa. Saya rasa sebab saya sendiri tak pernah dengar perkataan ini. Mungkin kalau kita tahu situasinya tu kita faham, tapi bila ada terms tu kita jadi macam kaedahnya begitu. Okey, tapi doktor, sebelum kita nak borak lebih lanjut, kita nak dengarkan ini ada pengakuan daripada pengidap vaginisme ini sendiri, seorang wanita yang menghadapi dengan isu ini. Ini adalah eksklusif perkongsian melalui Borak Bibir Merah. Kita lihat. Mula-mula tu memang tak tahulah masalah yang saya ada vaginisme ni. Sebab yelah, benda ni kita tak biasa dengar, orang pun tak pernah cerita juga. Cuma saya perasan memang saya bila kadang kan bila orang period kan, dia akan pakai pad, pakai tampon, tapi saya ada masalah untuk masukkan tampon tu. So bila saya berkahwin, masa malam pertama memang ada masalah sikit. Maksudnya bila dia dekat je dengan saya dah start takut, berdebar-debar, rasa macam panik sangat-sangat lah. Apabila dia mula macam untuk memasukkan zakar dia tu, saya dah panik habis. Memang tak dapat lah nak teruskan aktiviti seksual tu lah. Saya rasa sangat-sangat panik, rasa macam nak pitam, sesak nafas, rasa seram sejuk. Dalam hari lain pun kita cuba juga, tapi sama je, benda tu perkara yang sama berlaku. Dan suami saya pun macam panik jugalah, kenapa jadi macam tu. Tapi instead of that, dia start marah-marah. Dia dah mula macam marah, cakap saya macam-macam. Mungkin kata saya ada hubungan dengan lelaki lain juga, sampai tak boleh mengadakan hubungan seksual dengan dia. Dah sebulan macam tu juga. So akhirnya saya tak pergi jumpa doktor ke apa ke, tak ada. Tapi memang kami bercerai lah atas dasar tu.
Tapi pada ketika tu memang tahap sangat kecewa lah, sangat kecewa sebab kita tak tahu pasal tu. Jadi suami pun tak bersabar juga dan tuduh juga macam-macam pada ketika itu. Jadi lebih kepada rasa sakit hati, rasa tak dihargai, dalam masa yang sama rasa macam sangat kekurangan lah. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Haiza dalam Borak Bibir Merah. Seperti kita katakan tadi, ini adalah siri ke-18 dan tajuk yang kita pilih untuk dikongsikan dengan semua penonton iaitu Panic Vagina. Isteri trauma melakukan hubungan kelamin. Dan kalau tadi anda dah lihat pengakuan daripada penghidap vaginismus ini sendiri dan anda dah lihat apakah sebenarnya, dan kita nak bincangkan lagi lebih lanjut. Seperti saya katakan tadi, kita ada tetamu iaitu pakar psikiatri Hospital Shah Alam, Dr. Nurul Syuhaida Abdul Razak. Okey doktor. Yep. Kalau tadi kita lihat memang ada pengakuan eksklusif. Ini adalah daripada pengidap vaginismus itu sendiri. Kalau kita tengok daripada kononnya orang kata bahasa yang lebih mudah, panic vagina. Tapi untuk doktor sendiri boleh jelaskan vaginismus itu sendiri apa? Okey. Vaginismus ni, okey, dia yelah, kalau bila kita berkahwin ni, salah satu perkara yang people looking forward ni adalah sexual intercourse lah, hubungan kelamin. Tapi ada orang yang memang dia tak dapat lah nak merasakan hubungan kelamin ni disebabkan oleh masalah vaginismus. So vaginismus ni dia merupakan satu disfungsi seksual di mana pada otot-otot vagina. So otot-otot vagina ni dia akan mengetat dan mengejang apabila terdapat sentuhan pada area vagina. So ini disebabkan oleh vagina ni dia ada kumpulan otot-otot dia tersendirilah. Okey. Disebabkan itulah vagina ni dia boleh macam kan, dia boleh beranak kan, baby keluar pun dekat situ. Hubungan kelamin dekat situ. So dan di situ dia ada otot-otot dia lah yang berfungsi, itu which is kumpulan pubococcygis muscle ni. Ini secara semula jadilah. Ini memang Allah dah jadikan ada pubococcygis muscle punya group ni, di mana dia berfungsi untuk bila ada benda masuk je ataupun baby kepala nak keluar, dia akan mengembang, dia akan mengucup. Tetapi di dalam kes vaginismus ni dia akan ada masalah dis otot-otot ni dia akan terus mengecut, menjadikan vagina tu terus tertutup terus. Jadi apabila ada penetration ataupun bila ada sentuhan lah, which is zakar tu untuk bersentuhan, so dia akan tertutup. Ya. Okey, itu secara ringkasnya apa itu vaginismus. Dan saya mengharapkan doktor, perbincangan ini kita mengharap kepada semua yang menonton agar lebih terbuka, kerana kalau kita tak ada ilmu tentang perkara-perkara yang lebih intim ini, saya rasa mereka pun akan jadi tertanya-tanya apakah ini, dan malu-malu sekiranya perkara ini berlaku pada diri sendiri. So kalau kita nak fikirkan doktor, siapa yang akan mengalami dan apakah puncanya berlaku vaginismus ni? Okey. Ada banyak sebab kenapa seseorang tu mengalami vaginismus. Bila kita cakap vaginismus ni, of course lah sebab wanita dia ada vagina. Okay. Tetapi lelaki pun ada juga masalah disfungsi seksual, tapi itu perkara lain pula lah kan. Tapi bila kita cakap tentang vaginismus, dia terbahagi kepada dua. Kita kena tahu dia ada primary dengan secondary. So dia sebab kenapa kita kena tahu? Sebab primary dengan secondary ni adalah itulah yang kita tahu punca-punca dia. Okey, itu berbeza primary dan secondary. Okey, kalau primary itu bagaimana? Primary ni maksudnya dia tak ada sebab apa-apa, memang dia tak boleh buat hubungan seksual. Penetration tu tidak boleh berlaku sama sekali. Adakah itu memang semula jadi ataupun dari kecil memang begitu? Itu yang kita katakan macam mana punca-punca tu. So kemungkinan orang yang ada primary vaginismus ni mungkin dia ada masalah dengan pernah ada hubungan seksual trauma, mungkin masa kecil sexual abuse. Ada history. Yes, ada history sexual abuse. Mungkin dia daripada keluarga yang begitu strict religious dia. Maksudnya didikan agama yang sangat strict, di mana seks ni tak boleh cakap. Tak seks boleh adalah perkara yang tabu, tak boleh. Dan juga pengalaman mungkin kan dengan kawan-kawan kata seks tu sakit, lepas tu nanti beranak lagi sakit. So jadi dia dah ada satu idea yang memang dah set mind yang memang segala-galanya menyakitkan. And then lepas tu mungkin dia ada isu dengan lelaki juga. Jadi mungkin isu dengan lelaki ni dia dah tak percayalah dengan lelaki.
mungkin ada pengalaman ngeri ke kan, mungkin pernah kena rape dan sebagainya. Okey, jadi ada juga disebabkan oleh salah faham tentang seks itu sendiri. Dan banyak juga antara yang saya pernah jumpa pesakit, dia sendiri tidak faham fungsi genital dia. Genital ni which is alat kelamin tu. Maksudnya dia beranggapan yang bahawa tempat kencing tu sama juga dengan tempat vagina tu. Menjadikan dia takutlah macam mana nak kencing pula nanti kan. So bila salah faham tu berlaku tu, mungkin itu antara punca primary. Dan ada juga yang bila dah menopause. So bila menopause dia dah punya lubricant ataupun cecair daripada vagina tu pun tak banyak. Jadi ini menjadikan seks adalah satu perkara yang menyakitkan dan dia tak nak lah. Jadi bila ada penetration yang akan berlaku, dia dah start panik dan trauma dan sebagainya. Ada juga hubungan kelamin berlaku seperti biasa, tapi mungkin dalam perkahwinan tu ada domestic violence, which is ada keganasan rumah tangga dan yang sebagainya. Yes, jadi bila ada keganasan, jadi dia dah jadi takut, panik, anxiety. So setiap kali nak melakukan hubungan tu sendiri, dia dah start anxiety dan terus jadi vaginismus. Okey, faham. Jadi kalau kita tengok doktor punya penjelasan pun tadi, saya rasa anda dah dapat maklum di peringkat awal itu macam mana. Tapi doktor, vaginismus ini kalau kita nak panjangkan sikit, dia ni ada berapa jenis atau peringkat sebenarnya? Kalau kita secara besarnya kita bahagi macam tadilah, primary ataupun secondary. Tetapi kalau ikut classification secara saintifik dia, kita bahagi pada 5. Jadi ada 5 lah, which is stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 dan stage 5. Itu boleh dinilai kalau kita pergi berjumpa doktor ke atau? Yes. Kita pergi jumpa doktor, baru doktor tu boleh bagi tahu you ada stage berapa. Sebab kalau tak, kita tak akan tahu macam tu lah, sebab dia akan datang dengan simptom yang panik, dia akan datang simptom yang, sebab tu kita panggil dia panic vagina. So the moment ada penetration akan berlaku, dia dah start panik. So itu nanti kita sembang simptom tu. Tetapi stage tu dia bergantung kepada tahap bila doktor nak buat examination, gynecological examination. Ada orang dia baru nak masuk alat sikit, dia dah macam dah panik, tetapi dak diduk jantung dia gitu. Jangan nanti saya menyanyi. Nanti saya sambung terus menyanyikan. Dia kalah Haizah pula. Tapi doktor, itulah bila kita lihat, ialah wanita orang kata bila dah masuk tahap menopause, itulah pula bahagiannya begitu kan. Tapi ialah kalau kita nak tanya doktor berkenaan dengan data pula, agak-agaknya ramai ke wanita di Malaysia yang ada masalah ni? Kalau secara general, sebenarnya kat Malaysia kita tak adalah data yang spesifik nak kata berapa ramai yang ada, tak ada. Sebab yang datang tu hanya data-data yang boleh diambil adalah data yang daripada yang datang pada infertility clinic. So jadi data tu tak banyak. Tapi secara globalnya dikatakan 1 hingga 7% orang mengalami masalah vaginismus. Satu daripada? 1 hingga 7%. 1 hingga 7%. Itu adalah data yang diambil daripada orang yang datang ke klinik gynae lah. Tapi data tu pun itulah dia kita tak ada kiranya macam, sebab kes ni bukan satu benda yang terbuka yang macam boleh kita scan, boleh nampak daripada jauh dia ni ada. So dia hanya specific area, macam kira dia pergi ke klinik spesifik saja yang kita boleh ambil data tu. Jadi nak kata lengkap dan tak lengkap tu memang tak berapa lengkap jugalah, tapi kita anggarkan dalam tu. Okey doktor, kalau kita lihat bercerita tentang, yelah ini orang kata, kalau orang Melayu kata ini cerita dalam kain ni kan, takkan semua benda nak share kan. Tapi kalau tak share, kalau anda adalah penghidap kita panggil vaginismus ini, kalau anda tak share, rasanya masalah ini tak dapat diselesaikan. Tapi kalau kita berbalik kepada isteri lah, mengikut pengalaman doktor sendiri, yang mana malu untuk bercerita tu, bagaimana cara doktor mendekati pesakit itu, nak bagi dia buka mulut, bagi tahu yang dia menghadapi masalah ni? Okey, kalau alhamdulillah kalau dia tu dah start terbuka untuk datang jumpa doktor pun, sebenarnya kita dah bersyukur jugalah kan. Sebab it is not easy untuk seseorang wanita tu nak datang untuk berjumpa dengan doktor. Sebab apa? Bila kita macam Haizah cakap tadilah, perkara yang dalam kain ni orang memang tak nak bicarakan. Dan kita punya culture adalah macam bila apa-apa terjadi dalam perkahwinan, kebanyakannya salah wanita. Kena sorok. Satu kena sorok, satu lagi salah wanita. Wanita lah yang tak cantik, wanita lah yang tak pandai sebagainya. Dan kalau berlaku perceraian pun kebanyakan culture kita
menyalahkan tu agak tinggi. Dan bila kita bercakap tentang sexual punya content macam ni lah, kan orang kata tak boleh lah kan, tak boleh bercakap. Jadi benda tu agak memalukan. Tapi bila pesakit datang, biasanya apa yang kita buat lah, kita akan buat emotional validation. Emotional validation adalah kita ialah macam kita faham yang apa yang dia alami, kita cuba untuk kita cuba dapatkan repo dengan dia. So bila dia repo, dia akan mula terbuka untuk bercerita dengan kita, dan kita akan bagi tahu yang perkara ni bukan dia seorang, dan it is highly treatable. Maksudnya dia boleh dirawat sekiranya rawatan tu kiranya kalau dia terbuka dengan kita, sebab setiap penyakit ni dia tak sama. Macam kalau saya sakit, katalah nama tu sama, tapi saya dengan orang lain dia punya keadaannya. Keadaan dia lain, dia punya faktor sokongan dan sebagainya pun lain. Jadi bila kita jumpa, kita akan lay down kan, okay, this is your problem. Tetapi vaginismus ni juga, sebelum kita katakan dia adalah masalah secara perlu rawatan daripada psikiatri, dia sebelum tu kita akan refer dia untuk organik punya workup. Organik ni maksudnya kita kena refer pada ONG, doktor pakar perbidanan dan sakit puan, sebab kadang-kadang mungkin ada masalah dengan saraf dan sebagainya. Jadi kita tak adalah terus-terus maksudnya you sebelum pergi nak mengatakan dia ada masalah apa kita panggil panic vagina ni. Panic vagina ni dia memang satu masalah. Okey, dia punya management kita kongsi dua lah, satu perbidanan dan sakit puan, satu lagi psikiatri. Psikiatri ni apabila panik tu terhasil, panic vagina tu hasil disebabkan oleh trauma in the past. Kan kita cakap tadi primary vaginismus tu, so mungkin disebabkan dia pernah kena rape, pernah sexual trauma, domestic violence, sejarah-sejarah jadi bila ada sejarah macam tu, pesakit akan ada anxiety, dia akan ada rasa keresahan, dan kita kena rawat keresahan tu. Di situlah psikiatri akan memainkan peranan. Tetapi kalaulah dia masalah secondary, contohnya dia ialah macam masalah kurang pelincir, masalah saraf, ataupun pernah terluka dan infection sebagainya, itu memang gynae yang akan treat. Jadi kalau jumpa doktor, kita ambil history, kita akan lay out, okay, you macam mana plan management, you pula macam mana plan of management. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya berkait rapat. Betul, dan bila doktor cakap masalah ini anda tidak keseorangan, ada juga orang lain yang menghadapi masalah yang sama, cumanya keadaan yang berbeza. Dan saya rasa bila ada perkara macam ini membuatkan ramai orang yang mungkin ada masalah vaginismus ni, dia tidak rasa malu dan boleh tampil ke depan, sebab bukanlah orang kata nak kena bercerita dengan orang-orang yang bukan-bukan, tapi berjumpa dengan pakar. Tapi doktor, adakah juga kalau kita lihat perkara ini berlaku, punca vaginismus ini disebabkan mungkin cara masyarakat kita yang macam doktor kata tadi, saya sokonglah, maksudnya malu-malu bila cerita cerita berkenaan dengan seks dalam keluarga itu memang tak dibenarkan langsung. Atau mungkin juga perlu tak untuk kita tambah ilmu supaya kita lebih terdedah, doktor, masyarakat ni khususnya untuk usia muda, supaya mereka lebih faham, lebih tahu tentang hal ini. Saya setuju yang bahawa pendidikan seksual perlu dilakukan secara awal. Bukan sahaja kita nak pendidikan seksual yang tentang penyakit-penyakit vaginismus dan sebagainya. Maksudnya kalau you penyakit vaginismus, you kena datang jumpa hospital awal. Itu dah kira dah sampai ke peringkat yang dah kena jauh rawat. Sikit. Yes, tapi kenapa pendidikan seksual ni sangat penting? Sebab untuk anak-anak sekarang kan, macam kita nak mereka tahu di mana ada sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat, mengenal body, mengenal alat-alat kelamin, supaya ini boleh mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa untuk sexual abuse, mangsa daripada menjadi domestic violence dan sebagainya. Jadi hubungan pendidikan seksual ni dia patut bermula. Jadi bila orang ada kesedaran daripada situ, sebenarnya dia mengelakkan untuk jadi pula vaginismus ni. Kiranya vaginismus ni dah peringkat disease. Kita tak nak disease, kita nak prevention. Tapi kalau kita berbalik kepada pasangan suami isteri, peranan suami itu sendiri, doktor, bagaimana? Okey, itulah bila kita dari sudut psikiatri itu kan, sebab kita nak tengok juga kalau suami komplain tapi tanpa mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh isteri, tu saya rasa satu masalah jugalah. Yes. Sepanjang pengalaman saya lah, saya berjumpa dengan pelbagai jenis karakter suami. Perkahwinan ni memang satu perkara yang orang kata dulu perjudian lah. Dulu selalu sebut macam tu. Ini klasik lah ayat dia. Perkahwinan satu perjudian. Okey, tapi kalau vaginismus ni pun kita tengok ada dua extreme group lah. Ada satu extreme group yang mana husband memang tak support langsung.
Pandai-pandai lah you kan. Tapi pergi cari solution sendiri. Pergi cari solution sendiri. Husband marah-marah je sebab yelah of course macam bila masalah seksual ni tak disettle. Seksual ni adalah kalau kita tengok daripada keperluan hidup manusia ni, seks adalah antara yang duduk di peringkat bawah sekali, which is perkara yang paling perlu. Sama dengan makanan, minuman, tempat tinggal. Begitu juga dengan seksual. Dan jadi bila ada suami yang memang sangat support. Ada. So saya tengok, kita tengok ada yang datang bawa appointment dan bila kita bagi plan of treatment, rawatan-rawatan tu dia akan ikut. So sama-sama sama-sama sebab untuk vaginismus dia bukan kata datang kita bagi ubat dia okey. Dia kena ada session dia. Rawatan tu secara bersesi. Jadi suami datang bawa okey, dan bila ada kekecewaan yang berlaku setiap kali hubungan nak berlaku, suami pun pujuk balik. Jadi isteri pun rasa tenang sedikit. Sebab macam kita cakap kan, vaginismus ada stage dia. So ada stage yang pertama tu dia bila dipujuk tu dia okey sikit. Dia akan rasa tenang sikit. Ada suami yang macam tu. Tapi dalam severe case ada juga yang macam bila dalam sebulan macam tu, ataupun ada juga yang case sehari pun dah bercerai jugalah. Sebab memang tak mampu. So, saya rasa dekat sini kita kena berbalik juga. Apa niat dia? Bila perkahwinan tu, apa niat dalam perkahwinan tu? Kalau dia tertumpu fokus kepada satu itu, saya rasa dia tak menjanjikan mungkin kejayaan lah dalam perkahwinan, doktor. Betul. Okey, dan nak tanya juga pada doktor, kalau tak mendapatkan rawatan yang sewajarnya lah doktor kan, kepada wanita ni, maksudnya apa kesan kepada wanita tersebut? Selain daripada, yelah kalau kita lihat, kalau cerita pasal seks je, mesti rumah tangganya lah akan masalah. Tapi kesan yang lebih mendalam tu apa doktor? Daripada sudut kesan tu, kalau daripada sudut perkahwinan tu lah, kalau memang ada dua-dua kesan lah, kesan kepada isteri, kesan kepada suami. So kalau kesan kepada isteri, of course daripada sudut fizikal tu mungkin dia akan rasa dia tu kekurangan. Okay, sebab sebagai wanita dia akan rasa kekurangan lah. Kita ni manusia memang selalu kita akan compare. Apa-apa hal pun tak nak compare sekalipun, kadang-kadang kita tercompare juga. Kan macam dah kahwin, berapa apa dia wanita tu akan merasakan bersalah. Okay, dia akan rasa inferior, dia akan rasa kekurangan, dia akan rasa kecewa, dia akan rasa marah dalam masa yang sama. Okay. Jadi kalau macam daripada sudut tu juga secara jangka masa panjang juga, kalau perkahwinan diteruskan, diri sendiri dah struggle dah ni, dah struggle dengan rasa bersalah dan sebagainya. Tapi bila balik kampung ke apa pula, bila lagi nak dapat anak, tu pula orang tanya. So tekanan daripada orang kiri kanan luar pula, itu pula menjadikan lagi stres pula kan. Tapi of course lah kita tak bercerita saya ada vaginismus kan, bagi tahu satu kampung kita tak bagi tahu. Dalam banyak-banyak kes yang doktor jumpa kan, ada tak yang memang betul-betul sebab ini adalah punca utama mereka bercerai? Ada. Yes, ada. So ada tu yang tak lama lah, dalam sebulan tak boleh bertahan. Sebulan perkahwinan? Ada, yes. Maknanya dia tak saya rasa itu macam satu benda yang tak adil kot, sebab tak mengenali lebih jauh lagi pasangan. That's the thing. Jadi itulah kita kena tengok daripada sudut mana. Maksudnya perkahwinan tu atas dasar apa kan. Kalau atas dasar untuk perkongsian, atas dasar kasih sayang, so saya rasa masing-masing akan berusaha lah. Ada amanah. Ada. Jadi kita sama-sama untuk memahami dan berkongsi segala-galanya. Tetapi kalau perkahwinan atas dasar untuk hubungan seksual semata-mata, mungkin inilah yang di mana sebulan berlaku, dah berlaku perceraian jugalah. Yes. Okey doktor, satu lagi Haiza nak tanya. Dalam banyak-banyak kes yang doktor jumpa, mungkin ada satu yang doktor boleh share dengan penonton-penonton Borak Bibir Merah ini, yang mungkin dalam banyak-banyak ini paling rare sekali. Apa dia? Paling rare, dia lebih kurang je nak kata yang rare sangat tu tak adalah. Tapi antara yang banyak-banyak tu ada juga yang di mana husband dia sangat sabar jugalah. 10 tahun. 10 tahun memang ada. 10 tahun. Yes. 10 tahun di mana memang dia unconsummated marriage lah. Memang tak pernah dapat melakukan hubungan seksual ni. Tapi itulah memang mungkin atas dasar perkongsian tu kan, bukan disebabkan fokus itu saja. Jadi perkahwinan tu bersabarlah sampai 10 tahun. Tapi yalah, after 10 tahun baru datang untuk berjumpa dengan doktor untuk rawatan dan sebagainya. Okey, dan kalau kita lihat daripada sudut yang lain, bukan perubatan. Adakah kita boleh kategorikan juga kadang-kadang kalau nak diceritakan pasal orang dekat kampung,
kena buat orang tu. Ada tak doktor kategori begitu? Oh, itu biasa. Itu biasa. Di mana bila kita ada kekurangan je sebenarnya, kita ni sebagai manusia, kita susah nak mengaku kita ada masalah ataupun kekurangan. Kekurangan itu. Jadi sebenarnya kita akan merasakan menyalahkan sesuatu yang lain tu adalah lebih menyenangkan. Ada entiti lain. Maksudnya bukan lebih salah dia, salah jin. Ya, lebih kepada macam misteri, mistik kan. Ya, jadi sebenarnya bila berlaku macam ni kan, bukan salah dia, salah jin. Kan kalau dia sakit pun bukan salah dia, jin yang buat. Jadi inilah different konotasi dia dekat sini. Kalau kita masalah tu kita kata okay, you ada vaginismus, so orang akan kata ini adalah tanggapan kan, orang akan kata mungkin itu kekurangan dia. Jadi kalau ada masalah dalam perkahwinan dan sebagainya, orang tak tahu yang itu vaginismus kan. Tetapi kalaulah orang kata tak dapat nak melakukan hubungan seksual ni, tapi bukan sebab jin yang buat. Setiap kali nak buat je ada yang tertutup, jin yang tutup semuanya. Yang kata mistik ni lah. Yang mistiknya. Jadi ada juga kes-kes yang saya jumpa memang berjumpa dengan bomoh juga. Ada. So bila berjumpa dengan bomoh ni, sukar tak buat doktor untuk advice dia? Susahlah. Susahlah sebab dia percaya bomoh tu. Lagipun kepercayaan kepada jin ni menjadikan mereka macam tak rasa bersalah sangat. Takut juga macam tu Dia sebenarnya bila rasa bersalah tu, dia sebenarnya it's part of the ego defense kita. Kita tak nak kita rasa lebih sedih, lebih susah hati. Tapi bila menyalahkan jin ni ataupun mistik-mistik ni, dia akan rasa orang akan kesian. Sebab kesiannya jin buat, kesiannya perkahwinan ni macam tu. Tapi sebenarnya itu tidak membantu pun dalam perawatan sekiranya kita percaya pada jin dan sebagainya. Ada juga kes yang memang dia jumpa dengan bomoh lah. Tapi bila jumpa bomoh, dia kata tak nak dah pergi jumpa bomoh, suruh buka-buka semua baju. Dah satu. Bomoh pula yang tak tahulah sama ada bomoh pula yang nak betul. Try dia, tak tahulah kan. Dan mengaibkan diri juga kat situ kan. Yes. Jadi dekat situlah kita tengok yang kalau kita dapat educate properly, macam program yang kita buat macam ni, kita nak bagi tahu penonton yang macam benda ni ada rawatan. Highly treatable, ada rawatan. Dan bila namanya sakit, insya-Allah ada ubatnya doktor. Okey, jadi kalau kita nak tanya dengan lebih detail lagi berkenaan dengan rawatan. Cara rawatannya bagaimana doktor? Kalau bukan kalau lebih daripada kita menyelami isi hati pesakit tersebut, tetapi daripada segi rawatan tu, adakah dia ada pembedahan ke atau apa yang boleh dilakukan untuk perubatan sebenarnya? Okey, apabila pesakit datang pada kita kena, macam saya bagi tahu daripada tadi, kita kena identify what is the cause of vaginismus ni, apa punca dia. Kita bahagi dulu dia primary ataupun secondary vaginismus. So bila kita tengok dia primary, so macam kita akan refer untuk buat organic workup dulu. Organic ni kita akan refer pada ONG, kita suruh pakar perbidanan tengok apa masalah dia. Mungkin dia ada masalah dengan saraf dan sebagainya. Tapi dia tengok tak ada, memang dia sangat mungkin ada anxiety dan sebagainya. Di situ dia akan refer pada psychiatry. So kita akan ambil lagi further history lah. Okay, bila kita ambil memang ada history lah, kata dia pernah ada sexual abuse. So kita kat sini untuk sebelum kita treat vaginismus tu, kita kena treat dulu anxiety. So dekat situ nak kena buang anxiety tu. Buang anxiety tu dulu. Ya, sebab di mana bila ada anxiety tu yang menyebabkan dia panik tu terus sampai ke vagina sekalipun panik. Jadi dan dia trauma dengan kata hubungan seksual yang lepas, contohnya pernah kena rape. Jadi kita kena buang masalah tu dulu. Macam mana dengan kita boleh buat psikoterapi dan farmakoterapi. Baik, kita daripada mulanya tadi doktor dah berkongsi dengan kita tentang vaginismus ni memang panjang lebar, yang mana tak tahu jadi tahu, dan saya mengharapkan sekali lagi perkara ini untuk kita lebih terbuka agar kita dapat mencari solusi dalam setiap apa yang kita rasa, sebab kita wanita, kita saja yang tahu apa rasa badan kita kan. Okey doktor, mungkin sedikitlah nasihat daripada doktor buat wanita-wanita yang mengalami masalah ini. Ini kesimpulannya doktor, silakan. Okay, your body is your responsibility. So you punya badan adalah tanggungjawab kita lah. Kalau do you think that benda tu memang tak normal untuk you, tak kisahlah atas whatever reason pun, you rasa atas sebab apa pun you rasa benda tu tidak normal dan tidak sepatutnya seperti itu. So saya rasa kita patutlah bertanya pada yang lebih pakar. Jadi macam mana mungkin datang ke klinik, sebab ke klinik-klinik dan bertanya pada doktor apa yang patut dia lakukan. Sebab mungkin doktor tu bukan kepakaran dalam bidang dia pun, tetapi dia boleh refer kepada doktor-doktor yang sepatutnya. Jadi jangan malu, jangan segan. Jangan assume sendiri. Ya. Kan? Betul.
suka berfikiran macam aku begini ke, aku begini ke. Ya, kalau kita duk berfikir je tapi kita tak buat apa-apa tindakan tu pun kita akan menjadi lebih kemurungan. Jadi tapi sebab kenapa I ni pelik sangat kan, macam jadi dapatkan rawatan, bertanya sebenarnya bila kita tahu apa yang berlaku pada kita, the next step tu kita boleh buat. Acknowledge, kalau kita betul ada masalah ni, kita acknowledge dan kita go towards the next step. Apa yang patut saya buat? Sebab vaginismus is highly treatable. Dia boleh dirawat. Yes. Baik, dan kita mengharapkan juga jangan anda pun kata Google ya, nak tahu pada cik Google kan. Google ni kadang-kadang dia lebih kepada mitos daripada bertanya dengan pakar kan. Okey, sekali lagi kami nak ucapkan terima kasih kepada pakar Sekretari Hospital Shah Alam iaitu Dr. Nurul Syuhaida Abdul Razak atas perkongsian cerita kita hari ini berkenaan dengan panic vagina ataupun dia lebih dikenali sebagai vaginismus. Okey, jadi kepada anda semua, tamatlah sudah Borak Bibir Merah untuk siri ke-18 dan moga apa yang kita kongsikan hari ini boleh menjadi panduan khususnya kepada kaum wanita. Jangan malu, jangan segan kepada isteri yang mungkin pernah ataupun sedang berhadapan dengan masalah vaginismus ini. Jadi paling penting, jangan simpan sendiri. Setiap masalah dapatkan pertolongan daripada pakar. Betul doktor ya? Ya, betul. Dan jangan lupa untuk share Borak Bibir Merah melalui Instagram, Facebook, YouTube Sinar Plus dan juga Sinar Harian. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Nur Syuhaida Abdul Razak daripada Hospital Shah Alam. Dan kepada anda semua, terima kasih daripada saya juga. Assalamualaikum.